Selamat sejahtera. Murid-murid, saya ucapkan kepada anda catatan 1. Hari ini kita akan belajar unit 10 iaitu kemudahan awam dijaga bersama. Pembelajaran ini akan disampaikan oleh Cikgu Khairul. Murid-murid jangan lupa like, share and subscribe di dalam YouTube anda. Jom belajar, jom. Baiklah murid-murid, hari ini anda akan belajar tentang kepentingan kemudahan awam kepada masyarakat, cara menjaga kemudahan awam secara bersama-sama, kesan vandalisme terhadap masyarakat dan negara, perasaan berbangga akan kemudahan awam yang disediakan, menzahirkan perasaan apabila kemudahan awam dirosakkan, yang terakhir, jaga kemudahan awam secara bersama-sama. Baiklah, antara contoh kemudahan awam yang biasa murid nampak dan gunakan ialah balai bomba, dewan, pejabat pos, taman permainan, hospital, masjid, penghentian bas, tandas, dan balai polis. Sebenarnya banyak contoh kemudahan awam. Ini salah satu contoh ya murid-murid. Baiklah murid-murid, mari kita lihat kepentingan kemudahan awam. Kita tengok contoh kemudahan awam yang pertama iaitu hospital. Hospital ini biasa kita pergi ketika kita mengalami penyakit yang teruk atau kita mengalami emergency. Contohnya kemalangan jalan raya, sakit kanser, sempur, asma dan sebagainya. Kita pergi ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Ya, kepentingan dia memudahkan masyarakat mendapatkan rawatan. Satu. Yang kedua, mengurangkan beban terutamanya masyarakat untuk membayar kos perubatan di hospital kerajaan. Kerana kerajaan telah membantu rakyat untuk mengurangkan beban dalam membayar kos perawatan perubatan yang disediakan. Baik, contoh seterusnya, ini dari segi kemudahan awam lah. Salah satu kemudahan awam iaitu LRT atau dikenali sebagai transit aliran ringan. Ya, ini adik-beradik kereta api, adik-beradik start LRT, ya, yang mana kepentingannya memudahkan pergerakan masyarakat ke sesuatu destinasi. Cikgu akui bahawa kemudahan ini sememangnya mempercepatkan perjalanan kita. Seandainya kita ingin ke destinasi yang kita ingin tuju, kita gunakan kemudahan kereta api LRT ini. Dia pergi bergerak dengan pantas berbanding kemudahan awam yang lain seperti bas, teksi, ya, kerana jalan darat biasanya mempunyai banyak kenderaan yang menyebabkan kesesakan lalu lintas. Oleh itu penggunaan seperti kereta api LRT ini memendekkan masa perjalanan, jadi secara tidak langsung pergerakan masyarakat ke sesuatu destinasi menjadi lebih cepat dan pantas. Baik, kita tengok contoh kemudahan awam yang ketiga yang menjadi popular hingga hari ini iaitu pusat transformasi bandar. Kalau di luar bandar diwujudkan juga seperti UTC tapi namanya ialah pusat transformasi luar bandar. Cikgu pernah pergilah kawasan pusat transformasi luar bandar Tawau Sabah. Kalau UTC ni di bandar-bandar, biasanya di pusat bandar lah ya. Baik, apa kepentingan dia? Yang pertama, memudahkan masyarakat membuat pelbagai urusan. Yang ini tidak dinafikan. Di awal-awal penubuhan UTC ini, ia sangat membantu masyarakat sebenarnya. Sangat membantu. Yang pertama, kalaulah ibu bapa anda hendak melaksanakan urusan dengan agensi kerajaan, tetapi pada waktu itu mak ayah awak bekerja, maka mak ayah boleh pergi ke UTC pada bila-bila masa, sama ada balik kerja pada waktu petang ataupun malam ataupun pada waktu cuti. Kerana kebiasaannya pusat-pusat pentadbiran kebanyakannya tutup di pada waktu hari cuti, tetapi di UTC dia sentiasa buka. Jadi ini secara tidak langsung memberikan kebaikan dan kelebihan membantu rakyat dalam berurusan dengan agensi-agensi kerajaan
yang berkaitan. Dan seterusnya, ini biasa kita dengar iaitu perpustakaan awam. Di mana-mana tempat ada perpustakaan awam. Kenapa? Kerana perpustakaan awam ini memudahkan masyarakat untuk membaca buku, untuk menyiapkan kerja sekolah, untuk membuat rujukan. Perpustakaan awam bukan milik kanak-kanak dan remaja yang masih bersekolah, tetapi milik semua orang tanpa mengira umur. Maknanya adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, mak ayah dan juga jiran serta masyarakat boleh menimba ilmu di perpustakaan. Bak kata pepatah, membaca itu jabatan ilmu. Jadi, rajin-rajinkanlah diri dengan membaca supaya mempunyai ilmu pengetahuan yang banyak. Dan yang terakhir yang saya nak contoh, walaupun banyak kemudahan awam, salah satunya ialah Dewan Orang Ramai. Kebiasaannya, Dewan Orang Ramai ini memudahkan masyarakat untuk mengadakan aktiviti kemasyarakatan. Salah satu contoh, terdapat sebilangan masyarakat di sesuatu tempat menggunakan Dewan ini untuk tujuan majlis perkahwinan anaknya. Ini tidak dinafikan bahawa sejak akhir-akhir ini banyak masyarakat menjalankan aktiviti walimatul urus ataupun aktiviti perkahwinan, melangsungkan perkahwinan anaknya. Maka, apa tanggungjawab kita? Membantu tuan rumah untuk menjayakan majlis perkahwinan anaknya itu. Selain itu, Dewan Orang Ramai juga diguna pakai untuk tujuan kesukanan, aktiviti sukan. Nampak tak? Aktiviti sukan seperti sukan badminton dan sebagainya. Jadi ini memberikan banyak kemudahan, memberikan banyak kelebihan kepada masyarakat. Baiklah, seterusnya cara-cara menjaga kemudahan awam. Yang pertama iaitu ngepam air setelah menggunakan tandas awam. Tandas awam ni tak kira sama ada tandas sekolah, tandas di kawasan premis kerajaan, tandas di kawasan pasaraya atau mana-mana tandas ataupun tandas yang berada di kawasan taman permainan. Anda setelah anda bersihkan tandas itu. Jika tidak, tandas itu bau busuk yang kurang menyenangkan. Jadi orang lain kalau nak gunakan tandas, dia akan pastikan tandas itu bersih. Kalau tidak, kita tak selesa menggunakannya. Baik, yang kedua ialah jangan buang sampah merata-rata tempat. Ini sangat penting kerana kawasan persekitaran kita perlu sentiasa bersih supaya orang datang suka dengan kawasan persekitaran bersih di tempat kita. Jika anda membuang sampah merata-rata tempat, maka dia akan merosakkan suasana keindahan kawasan persekitaran itu. Baik, yang ketiga ialah kita jangan sesekali menconteng dinding. Untuk apa jangan menconteng dinding? Untuk mengekalkan imej yang bersih. Untuk mengekalkan suasana yang bersih. Untuk mengekalkan keadaan ataupun suasana yang selesa untuk kita guna pakai. Contohnya tempat tunggu bas, jangan diconteng. Telefon awam, jangan dirosakkan, jangan diconteng. Bangunan kerajaan, bangunan sekolah, jangan diconteng. Kerana itu mengganggu pengguna awam yang lain. Dan yang terakhir ialah jangan sesekali kamu melanggar peraturan yang telah disediakan. Kamu kena patuh peraturan yang telah ditetapkan untuk anda ikut. Kenapa? Untuk memastikan peralatan dalam keadaan yang baik. Saya bagi satu contoh yang mudah, iaitu kawasan permainan, taman permainan. Di dalam kawasan permainan terdapat banyak alat-alat permainan, alat sukan untuk orang beriadah. Tetapi bayangkan kalau kemudahan ataupun fasiliti yang disediakan, anda guna sehingga jahanam, sehingga rosak. Bayangkan kalau cikgu dan anak-anak cikgu, jiran-jiran anda dan seluruh masyarakat yang datang ke kawasan itu, mereka nak menggunakan peralatan itu, rosak. Apa jadi? Orang lain tidak dapat menggunakan peralatan itu dengan baik. Maka di sini memberikan imej yang buruk kepada kita sebagai rakyat Malaysia. Baik, berikut adalah contoh vandalisme. Tadi saya ada selitkan tentang contoh-contoh vandalisme. Okey, yang pertama ialah menconteng dinding dan pintu tandas awam. Awak tengok contoh, ni remaja ataupun pelajar sekolah ini. Mereka menconteng dinding tandas sekolah. Awak kena ingat, sekolah ialah salah satu agensi perkhidmatan awam yang diberikan kepada rakyat Malaysia.
Jadi pengguna-nya ialah murid sekolah. Jadi murid sekolah itu ialah anda. Bayangkan kalau anda menconteng dinding tandas, okey, serta merosakkan pintu tandas seperti ini, bagaimana pengguna kemudahan awam seperti di sekolah ingin menggunakannya. Di saat-saat mereka memerlukannya. Di saat-saat mereka tidak sempat melepaskan hajat. Hanya tandas ini sahaja yang ada. Jadi fikirkan, kenapa setiap hari cikgu sentiasa menegur dan menasihati anda serta memarahi anda jika anda cuba-cuba untuk menjahanamkan kemudahan awam di sekolah. Kerana orang lain mahu menggunakannya. Kerana orang lain tak menggunakannya dengan baik. Jadi tolonglah jaga kemudahan awam, terutama di kawasan sekolah. Yang kedua, merosakkan pam atau sinki tandas. Perbuatan seperti ini sangatlah tidak bermoral. Anda boleh lihat habis sinki semua pecah. Dah dinding diconteng, sinki pula dipecahkan. Bayangkan bagaimana kalau orang yang sudah melepaskan hajat dan nak basuh tangan di sinki. Nampak? Tak boleh. Seterusnya, merosakkan alat permainan di taman permainan. Gambar sebelum tu gambar jamban. Yang flashnya dipatahkan. Sangat-sangat tidak bermoral. Dan juga alat permainan di taman permainan. Ini saya dah kata tadi. Orang lain tak boleh guna alat kemudahan yang diberikan. Kerana telah dirosakkan. Jadi murid-murid hendaklah sama-sama gunakan kemudahan ini dengan baik. Baik, seterusnya kita pergi kepada kesan vandalisme. Yang pertama ialah menyusahkan orang ramai yang ingin menggunakan kemudahan tersebut. Okey, contohnya, tengok dalam gambar itu, kesian anak-anak murid cikgu yang sekolah kebangsaan ataupun sekolah rendah. Mereka ingin bermain di kawasan taman permainan, tapi kawasan permainan tersebut telah dirosakkan oleh pihak yang tak bertanggungjawab. Pihak bertanggungjawab itulah pihak yang tidak bertanggungjawab itulah yang sebenarnya menyusahkan orang lain kerana orang lain nak gunakan. Ini contoh yang mudah untuk murid sekolah. Jika ada anak-anak murid di kata 1, 3 suka nak main alat yang terdapat di kawasan taman permainan, nak main jongkat-jongkit, nak main buai, tengok buai rosak. Jadi awak mesti rasa menangis dan sedih kerana alat permainan tersebut dirosakkan. Baik, yang kedua, membazirkan wang negara yang sepatutnya digunakan untuk tujuan pembangunan. Ya, betul lah. Membazirkan duit. Membazirkan duit negara. Kenapa? Kalau dia ada rosak, kerajaan kena bayar. Kena betulkan, kena repair. Asal dia rosak, kerajaan kena bayar untuk repair dan membaiki kerosakan tersebut. Sepatutnya duit kerajaan boleh kerajaan gunakan untuk perbelanjaan yang lain. Tapi oleh sebab sikap tak bertanggungjawab oleh masyarakat Malaysia, sebilangan masyarakat Malaysia, bukan semua, sebilangan kecil masyarakat Malaysia, telah menyebabkan negara ataupun kerajaan terkesan untuk membaiki semua yang rosak. Semua alat kemudahan yang rosak. Baik, yang seterusnya, kesan vandalisme juga menyebabkan imej dan nama negara, menjejaskan imej negara kita. Mencemarkan nama baik negara. Kita sebagai rakyat Malaysia pun akan malu. Saya sebagai rakyat Malaysia malulah kalau orang luar, pelancong asing datang negara kita kotor, datang negara kita punyai budaya vandalism yang tak dapat dikawal, tak dapat dibantras, saya rasa malu. Jadi sebagai rakyat Malaysia, kita lah bersama-sama untuk mengatasi gejala vandalisme. Kalau boleh, jangan anda semua terlibat dalam gejala yang tidak bermoral ini. Kerana ia memberikan kesan yang buruk, bukan sahaja kepada negara, bukan sahaja kepada masyarakat, malah kepada diri kita juga. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan cuba untuk menyiapkan latihan pengukuhan pendidikan moral. Di muka surat 116. Murid-murid boleh semak latihan ataupun teks anda. Sekiranya anda sudah jawab, mari kita bincang dan semak jawapan masing-masing. Baik, dalam latihan pengukuhan ini diberikan petikan yang bertajuk pengalaman menaiki ETS dari Kuala Lumpur ke Padang Besar. Awak tahu kan ETS tu? ETS tu ialah adik-beradik kereta api. Baik, kita tengok. Kita
kita baca petikan ini dulu. Kita cuba fahamkan petikan dan barulah kita jawab. Biasanya untuk menjawab soalan pendidikan moral, saya bagi clue sikitlah. Instrumen soalan, kebiasaannya terpulang kepada yang mengubah soalan sama ada dalam bentuk gambar, bentuk petikan, rajah, teks dialog dan sebagainya lah. Baik, di situ ada isu-isu yang ingin diberikan kepada kita. Maka isu-isu itulah yang perlu anda cari, tulis kat tepi kerana ia boleh kepada jawapan. Baik, mari kita cuba jawab soalan. Kita baca petikan dulu, fahamkan petikan apa isu yang dia nak sampaikan. Baik, pengalaman menaiki ETS dari Kuala Lumpur ke Padang Besar. Okay, semasa cuti sekolah. Baik, cuti sekolah semasa cuti sekolah. Okey. Masa cuti sekolah, keluarga saya ke Padang Besar Perlis. Padang Besar itu terletak di kawasan. Kami menaiki kereta api laju atau dikenali sebagai Electric Train Service. ETS ni adalah salah satu model kereta api yang terbaru selepas monorail. Ini kereta api juga tapi dia pendek. Berbeza dengan LRT tadilah. LRT itu panjang. Selepas LRT, Putra LRT. Selepas Putra LRT, monorail. Kemudian yang terbaru ialah Electric Train Service, ETS. Jadi, keluarga saya ini pergi dari Kuala Lumpur ke Padang Besar Perlis. Dia nak pergi bercuti lah dengan bersama keluarga dengan menaiki kereta api ETS. Saya berasa amat teruja menaiki ETS kerana ini merupakan pengalaman pertama menaiki kereta api yang mempunyai kelajuan mencecah 140 km sejam. Dari sini awak boleh tulis mencecah 140 km sejam. Berbeza dengan kereta api biasa ataupun kereta api ekspres. Kereta api ekspres mengikut pengalaman cikgu daripada KL nak ke Padang Besar makan berjam-jam. Sedangkan daripada Tanjung Malim nak ke Butterworth mau dekat 8 jam. Jauh. Mengambil masa yang sangat lama berbanding kita naik bas Tanjung Malim ke Butterworth. Mau 5 jam. Dia 8 jam atau 9 jam. Lama. Baik, perjalanan yang biasanya mengambil kira-kira 8 jam untuk sampai, kini hanya 5 jam sahaja. 5,5 jam. Daripada 8 jam jadi 5 jam setengah. 5 jam setengah sahaja sampai. Nampak tak? Menggunakan kemudahan ETS, jarak ataupun jarak jumlah masa dapat kita pendekkan. Ini adalah isu dia. Dengan menggunakan perkhidmatan ETS. Pertama kali menjejakkan kaki ke dalam kereta api, saya berasa kagum. Saya berasa kagum akan keadaan dan kemudahan yang disediakan. Keadaan di dalam kereta api ini sangat bersih dan kemas. Ini dia punya isu dia. Bersih dan kemas. Tiada cebisan sampah atas lantai maupun di bawah kursi. Pelbagai kemudahan disediakan untuk penumpang, antaranya televisyen, LED, litar tertutup, CCTV, rak bagasi, tandas dan kafe. Jadi ini adalah salah satu sebab kenapa kerajaan cuba memberikan kemudahan terbaru kepada rakyat dengan menyediakan ATS kerana mempunyai kemudahan-kemudahan seperti yang dinyatakan di dalam petikan. Okey, ada TV, ada CCTV. Jadi kalau ada CCTV, apa-apa berlaku kes jenayah ataupun perbuatan yang mencurigakan, bolehlah siasatan dilakukan melalui rakaman CCTV. Baik, kita baca seterusnya. Ruangan ini boleh memuatkan 4 kerusi dan tandas khas untuk mereka. Terutama golongan KU. Terdapat juga tempat ruangan khas untuk orang OKU. Ruangan ini boleh memastikan 4 kerusi dan tandas khas untuk mereka. Baik, untuk kereta api ETS ini, pengguna yang merupakan OKU turut juga disediakan. Malah tandas OKU pun turut disediakan. Berbeza dengan kereta api biasa. Kereta api biasa tiada kemudahan asas untuk OKU. Kalau tak silap cikgu lah. Saya dan keluarga berasa selamat dan selesa menggunakan perkhidmatan ini. Nampak? Isu yang nak berikan ialah berasa selamat dan selesa menggunakan perkhidmatan ini. Walaupun cikgu tak pernah naik,
cikgu berasa ianya sesuatu yang selamat dan mudah mesra alam kepada. Saya juga sempat mengambil beberapa keping gambar di sepanjang perjalanan. Sebagai rakyat Malaysia, saya berasa bangga akan kemudahan yang disediakan ini. Pak, sebagai rakyat Malaysia, kita akan merasa banggalah kerana kemudahan ini memenuhi cita rasa pengguna, sama ada pelancong tempatan, rakyat Malaysia, dan juga pelancong asing. Lebih membanggakan saya apabila beberapa orang pelancong asing turut memuji kemudahan perkhidmatan ETS semasa mereka menaiki kereta api ini. Sabash Malaysia. Nampak? Pelancong asing pun memuji bahawa negara kita mempunyai teknologi yang canggih seperti ke hari ini. Di mana mempunyai kereta api laju, berkelajuan mencecah 140 km sejam. Laju. Naik motor, kalau awak motor 140, boleh melayang motor itu. Baik, kita terus kepada soalan latihan. Mari kita bacakan soalan yang pertama. Apakah perasaan anda apabila membaca pengalaman Zheng Ni menaiki ETS? Baik, daripada petikan ini, awak boleh nampak isu yang disampaikan di dalam petikan ini semuanya ialah isu yang baik. Isu yang baik kita panggil isu positif. Baik, bila soalan bertanyakan tentang perasaan, apabila ditanya, apakah perasaan anda? Dia tanya awak, perasaan awak apa? Baik, perasaan kalau jumpa dengan situasi bermoral, situasi yang baik, situasi isu yang baik, perbuatan yang baik, maka perasaan itu menjadi baiklah. Seperti suka, gembira, tenang, bahagia dan sebagainya. Baik, kalaulah perasaan kita bila mendapati petikan yang diberikan atau isu yang diberikan itu adalah isu negatif, maka perasaan itu menjadi negatif seperti marah, kecewa, sedih dan sebagainya. Jadi untuk menjawab soalan ini, kita kena pasti apakah isu yang terdapat di dalam petikan ini. Isunya menceritakan tentang kemudahan menaiki ETS dari Kuala Lumpur kepada Besar. Di sini banyak menceritakan tentang kebaikan, tiada keburukan. Baik, jawapan yang pertama, bila isu kebaikan, mestilah perasaan kita, perasaan kita, anda boleh tuliskan perasaan lah, dan itu mesti gembira, suka dan tenang. Pilihlah salah satu. Nak pilih salah satu macam mana. Baik, kalau soalan ini tanya kenapa, jelaskan, huraikan. Awak kena huraikan. Gembira kerana saya dapat merasai kemudahan yang diberikan oleh ETS walaupun tidak menaiki kenderaan tersebut. Gembira, suka kerana ia mesra alam. Tenang kerana masa perjalanan pendek berbanding menaiki kereta api ekspres yang mana masa perjalanannya sangat lama. Anda boleh memberikan hujah pelbagai. Itu bergantung kepada soalan. Kalau ditanya alasan anda, huraikan, jelaskan mengapa. Itu alasan dia. Biar pendek, janji betul. Baik, kita fokus kepada soalan yang kedua. Mengapakah kerajaan menyediakan perkhidmatan ETS kepada rakyat? Tadi sudah diberikan maklum. Memendekkan perjalanan. Pengguna selesa dan selamat dengan perkhidmatan ini. Dapat pujian daripada pelancong asing atau negara luar. Anda boleh jawab seperti itu. Yang pertama, anda boleh jawab seperti ini. Rangkan kes kemalangan jalan raya. Rangkan kes kemalangan jalan raya. Dia tak keluar, dia melaju. Baik, yang kedua. Jawapan yang kedua. Mempercepatkan masa perjalanan. Ini sudah tentulah. Mempercepatkan masa perjalanan. Dan yang ketiga, jawapan yang ketiga ialah menggantikan kemudahan kereta api sedia ada. Ini tadi saya dah beritahu. ETS menggantikan kemudahan kereta api yang sedia ada kerana kereta api tersebut lambat. ETS cepat. Cuma bezanya di sini, di awal-awal pembinaan ini dan diberikan kepada ada diskaun lah masa nak naik ni. Kemudian harga tiketnya mahal sedikit lah berbanding kereta api biasa ataupun ekspres. Nak jalan jauh menggunakan kereta api. Sama ada kereta api biasa, ekspres
ataupun kereta api ETS. Jadi anda boleh menggunakan kemudahan ini mengikut laluan yang sedia ada lah. Kerana tak semua laluan ETS lalu. Baik, kita fokus kepada soalan yang ketiga. Bagaimanakah anda menjaga kemudahan yang disediakan di dalam pengangkutan awak? Baik, saya nak beritahu awak, bila jumpa persoalan seperti ini, gariskan perkataan anda. Okey, anda kena gariskan perkataan anda. Gariskan aja. Kenapa nak kena gariskan? Kerana anda itu ialah watak. Okey, anda itu ialah watak. Okey. Okey, baik. Cara nombor 3 ialah jawapan dia. Bagaimana kita nak menjaga kemudahan yang disediakan? Yang pertama, ikut peraturan yang ditetapkan. Kalau boleh, janganlah buang sampah melata-lata tempat. Okey, beratur susunan. Kalau awak berebut, segala peralatan yang ada di situ boleh musnah. Okey. Baik, jawapan yang kedua, tidak merosakkan kemudahan yang disediakan. Ini tadi saya dah beritahu lah. Sama macam contoh dalam nota tadi, alat permainan, tandas, janganlah awak rosak kerana orang lain tidak boleh gunakan. Dalam ETS ada tandas, ada kantin, ada TV. Jadi tolong gunakan dengan sebaik